pagi kepada penonton-penonton yang live di Facebook dan kita punya YouTube Live. Pada pagi ini kita akan membawakan sesi webinar yang bertajuk Peluang Belajar Sambil Bekerja di UKM, iaitu Program Eksekutif dan PBJJ. Untuk program ini, untuk membincangkan topik pada pagi ini, kami membawakan 3 orang panel yang mahir dalam bidang mereka, iaitu Dr. Nurliza Muhammad Said. Panel kedua, Encik Muhammad Ahmad Haris Hanafiah, dan panel ketiga Encik Syahir Hazmi bin Samsudin. Okey, kita tanpa mendengarkan harapan lagi, saya cadangkan kita terus ke sesi soal jawab kita pada panel pertama kita, iaitu Dr. Nurliza. Okey, Dr. Nurliza, bolehkah Dr. ceritakan sedikit berkenaan sejarah penubuhan Fakulti Pengajian Islam dan juga program-program dan mod pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Pengajian Islam? Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okey, Fakulti Pengajian Islam ditubuhkan pada 18 Mei 1970 bersama-sama dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan FPI adalah fakulti yang terawal ditubuhkan di UKM selain Fakulti Sastra dan Fakulti Sains. Namun teras bagi fakulti ini telah wujud, iaitu bermula dengan penubuhan Kolej Islam Malaya di Kelang pada tahun 1955. Penubuhan Fakulti Pengajian Islam merupakan kesinambungan visi dan perjuangan segolongan cendekiawan Melayu yang mahu melihat sebuah institusi pengajian Islam di Malaysia terbina. Pada tahun 1970, perjuangan tersebut menjadi kenyataan apabila kerajaan mengisytiharkan penubuhan UKM, dan Fakulti Pengajian Islam adalah salah satu daripada fakulti yang wujud di UKM pada tahun 1970. Okey, berkaitan dengan program pengajian, Fakulti Pengajian Islam menawarkan 3 mod pengajian, iaitu mod sepenuh masa yang maknanya pelajar arus perdana dia akan mengikuti mod sepenuh masa. Selain itu kita juga menawarkan mod sepenuh masa komersial, tempatan dan antarabangsa. Dan yang ketiga ialah mod separuh masa, iaitu program pengajian berterusan PBJJ yang kita akan bincangkan pada pagi inilah. PBJJ ini ialah program pengajian berterusan jarak jauh. Aktiviti pengajaran pembelajaran berlaku dalam waktu di luar waktu pejabat ataupun di hujung minggu, bukan berada dalam aktiviti pengajian berlaku waktu bekerja, tidak. Maknanya berlaku di hujung minggu sekiranya ianya di negeri Selangor, di negeri Kota Kinabalu, maknanya di Sabah, di Sarawak, di Kuching Kuching, Sarawak, itu berlaku pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi untuk negeri Kedah, Kelantan, maknanya di pusat Alustar, di pusat Kota Baru dan Johor Bahru, ia berlangsung pada hari Jumaat dan Sabtu, maknanya di hujung minggu. Okey, Fakulti Pengajian Islam juga menawarkan 5 program pengajian prasiswazah yang menganugerahkan ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian, iaitu Syariah, Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian Usuluddin dan Falsafah, Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, dan juga kami menawarkan Sarjana Muda Pengajian Islam dengan kepujian Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya Fakulti Pengajian Islam terdapat 5 program di fakulti. Fakulti Pengajian Islam diterajui sekarang ini oleh yang berbahagia Profesor Dr. Wan Kamal Mujani selaku Dekan Fakulti Pengajian Islam, dengan menerajui kita ada 5 pusat dan 5 program yang ditawarkan, maknanya program Syariah,
program Usuluddin dan Falsafah, program pengajian Arab dan Tamadun Islam, program dakwah dan kepimpinan, dan juga program Al-Quran dan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dia Encik Ali. Terima kasih Doktor. Terima kasih atas penjelasan mengenai sejarah penubuhan fakulti dan juga modul pengajian yang ditawarkan oleh fakulti. Okey, untuk pengunjung-pengunjung, penonton-penonton live Facebook, sekiranya anda mempunyai soalan atau mempunyai inquiry atau apa-apa, anda sambil-sambil kita melakukan sesi webinar ni, anda semua boleh menghubungi atau bertanya soalan di Facebook Messenger kami ataupun melalui kita punya channel Telegram. Channel Telegram kami di chat Telegram tu cuma perlu search Ask UKM, ASK UKM untuk bertanya soalan. Jika ada soalan nanti sambil-sambil kita menjalankan sesi webinar ini kita boleh bersoal jawab pada masa yang sama. Okey, seterusnya kita bersama panel kedua kita Encik Muhammad Akmal Haris. Okey, Encik Muhammad Akmal Haris, cuba secara ringkasnya terangkan bagaimana terangkan secara ringkasnya PKP ni sebenarnya apa? Apa je PKP? Sebab ramai yang bertanya-tanya ini syarikat luar ke, swasta ke, CJ macam mana apa semua, dan cuba jelaskan apa perbezaan program-program yang dianjurkan oleh PKP ini dengan program-program arus perdana yang seperti masuk UPU tu. Mohon Encik Akmal jelaskannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini dan juga semua panel lah, Dr. Nurliza dan juga Encik Syahid. Okey, bagi menjawab soalan itu, sebelum itu saya memperkenalkanlah diri saya. Saya Muhammad Akmal, wakil daripada Unit Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Pusat Kembangan Pendidikan UKM. Jadi sedikit sebanyak berkaitan dengan fungsi Pusat Kembangan Pendidikan, iaitu kalau nama pendeknya adalah PKP. Tapi jangan confuse PKP itu bukan kawalan pergerakan COVID-19 tapi adalah Pusat Kembangan Pendidikan. Jadi kita punya center ataupun office terletak di UKM Bangin, di bangunan wawasan yang terletak di hadapan Padang UKM lah. Jadi kami berada di Aras 2 dan juga Aras 3. Jadi fungsi kami sebenarnya, ramai yang confuse. Sebenarnya kita adalah satu pusat tanggungjawab yang diberikan tugas oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita diletakkan direct di bawah Chancellery untuk menguruskan program akademik di UKM bagi program-program seperti yang antaranya dinyatakan oleh Dr. Nurliza sebentar tadi. Antaranya adalah program degree dan juga master secara separuh masa. Selain itu kita juga menguruskan kemasukan bagi program-program seperti UKM International, iaitu program sarjana muda, kemasukan terus tanpa melalui UPU. Selain itu kita juga ada menguruskan program-program kursus pendek ataupun kursus profesional yang dijalankan oleh pusat luar ataupun fakulti sendiri. Kemudian kita juga ada menjalankan program persediaan bahasa Inggeris, tapi yang ini untuk pelajar international sahaja. Okey, jadi berkaitan dengan yang tadi juga, sebenarnya PKP kita menguruskan kemasukan dan juga khusus untuk program PBJJ iaitu program berterusan jarak jauh. Kita menguruskan dari segi dia punya proses lah, dari segi dia punya kemasukan, pendaftaran dan juga rekod pelajar, aktiviti pelajar. Kita juga bertindak untuk menguruskan dari segi pembayaran, pembayaran untuk program PBJJ tadi, dan juga isu yang berkaitan dengan kebajikan pelajar pun kita menguruskanlah. Jadi PKP ini menjadi satu center yang di mana semua pelajar yang masuk program yang saya nyatakan tadi akan berurusan di sini. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja sedikit sebanyak. Cuma perbezaan dia nanti saya sentuh juga berkaitan dengan perbezaan. Okey, perbezaan seperti yang Dr. Nurliza pun ada mention tadi. Program PBJJ ini dan juga eksekutif adalah program yang dijalankan secara separuh masa. Jadi sesuai dengan tajuk kita pun pada hari ini yang berkaitan dengan peluang belajar sambil bekerja.
Jadi siapa tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana yang ingin melanjutkan pengajian di UKM tapi ingin bekerja pada masa yang sama, bolehlah masuk ke program yang disediakan. Okey, itu antara perbezaan lah. Sebab kalau untuk program yang melalui UPU ataupun arus perdana tu adalah program sepenuh masa sahaja. Jadi untuk orang yang bekerja ni tak adalah menjadi penghalang untuk kita menyambung pengajian. Kita kena masuk saluran yang betul lah. Juga yang saya ingin sentuh juga dari segi mungkin Dr. Nolizan pasti mungkin boleh kupas lebih lanjut dari segi dia punya penjadualan lah. Perbezaan itu tak sama sebab apa kelas diadakan pada Sabtu dan Ahad ataupun Jumaat Sabtu bagi negeri yang menjalankan mengikut Jumaat Sabtu. Cuma dia punya kelas tu bukanlah setiap minggu. Itu yang menarik. Maknanya kalau arus perdana tu Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Khamis kelas. Yang untuk program ini perjumpaan dia mungkin 5 ke 6 kali sahaja satu semester. Jadi mungkin ada dari segi penjadualan itu tidak memerlukan kelas secara bersemuka sehingga hujung semester. Mereka akan menggabungkanlah dengan menggunakan pembelajaran sistem e-learning dalam talian. Itu mungkin nanti doktor boleh lepaskanlah. Jadi saya rasa itu je secara ringkas perbezaan PKP dengan program yang secara arus perdana. Terima kasih Encik Akmal atas penjelasan yang begitu baik dengan PKP dan juga program-program anjuran PKP. Okey, kita sebelum kita ke panel ketiga, sekali lagi saya ingatkan untuk penonton-penonton yang ada soalan ataupun prospek-prospek yang ingin belajar di UKM secara PBJJ atau eksekutif, bolehlah salurkan soalan anda kepada Facebook Messenger PKP UKM ataupun melalui channel channel PKP UKM yang anda perlu cari di Telegram. Anda cuma perlu type Ask UKM, ASK UKM. Sekiranya anda mempunyai soalan tapi anda malu untuk bertanya secara chat ataupun secara Facebook Messenger, anda boleh juga menghantar email melalui email kami iaitu marketingpkp@ukm.edu.my. Dan sekiranya anda tidak ada soalan sekarang tapi anda mempunyai soalan pada masa akan datang, anda boleh juga menghubungi kami pada waktu bekerja. Talian office kami secara direct iaitu 0389213995. Saya ulang, 0389213995. Okey, seterusnya kita ke panel kita yang ketiga iaitu Encik Muhammad Syahir. Encik Syahir. Okey, Encik Syahir, boleh tak Encik Syahir terangkan sedikit tentang syarat kemasukan untuk program PBJJ dan eksekutif dan lapisan apa yang mereka terima, pelajar-pelajar yang macam mana mereka terima, dan juga tolong jelaskan step by step macam mana mereka boleh mengikuti program-program anjuran PKP UKM ataupun yang dikenali program PBJJ dan eksekutif. Silakan Encik Syahir. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ali Johari. Okey, berkenaan syarat kemasukan, kita menerima beberapa kelulusan lah. Antaranya daripada STPM, STIM, diploma ataupun apel. Tapi semuanya bergantung kepada program itu sendiri. Untuk buat masa sekarang saya tunjukkan contoh daripada Fakulti Pengajian Islam. Okay. Untuk Fakulti Pengajian Islam, okey. Syarat ni kita terbahagi pada dua. Satu syarat am. Syarat am secara umum dan juga syarat khas program. Okey, kita jangan terkeliru tentang dua perkara inilah . Okey. Untuk Fakulti Pengajian Islam, kelima-lima pecahan program menggunakan syarat yang sama. Okey. Okey, pertama kita tengok syarat am dan kita terus jump kepada syarat khas program lah. Okey, untuk STPM kurang-kurangnya grade C, NJMP 2.0 dalam mata pelajaran Bahasa Arab, Usuluddin Syariah dan mana-mana satu ini bukan semua ni kena dapat grade C mana-mana satu saja. Okey. Kemudian untuk mereka yang melalui pembelajaran separuh masa melalui Pusat Kembangan Pendidikan, kita beri peluang kalau mereka tak dapat grade C, sekurang-kurangnya kredit pada SPM,
mereka boleh dapat grade E. Tapi mesti punya sijil bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf. Dan biasanya kita memerlukan 3 yang merangkumi ketiga-tiga ujian lah, which mean reading, listening, and writing test lah. Okay. Dan minimum MUAT adalah syarat band 2. So untuk diploma 2.5. Itu secara umum kalau melalui UPU. Tapi kalau melalui Pusat Kembangan Pendidikan dan Belajar Separuh Masa PBJJ, boleh bidang berkaitan dan PNJK 2.3 dengan pengalaman kerja selama 1 tahun. Okey. Sekurang-kurangnya kredit dan juga dan lagi sekali grade E dan punya sijil bahasa Arab dan institusi pendidikan yang diiktiraf. Okey. Untuk STAM kita memerlukan pangkat sekurang-kurangnya jahit. Untuk apel kita mewajibkan sijil perakuan apel MQA dengan tahap 6. So which means kalau bawah daripada tahap tu kita tak terimalah okey. Dan kita juga menerima calon bukan warga negara. Which means kalau calon itu boleh berbahasa Melayu sama ada daripada contohnya Brunei ataupun Indonesia, tak ada masalah. Kalau untuk minta untuk eksekutif PJJ, sekiranya mereka bekerja di Malaysia, mempunyai surat lantikan semua, kita tak ada masalah. Alright. Okey. Kita bagi 3 bentuk pengajian lah, sama ada sepenuh masa ataupun separuh masa lah. Okey. Alright. Untuk memohon. Untuk cara memohon, first kita kena masuk dulu laman web rasmi kita iaitu www.ukm.my/pkp. Okey. Di sini kita punya laman web rasmi kita dan kita boleh lihat di permohonan. Okey. Permohonan, kemudian kita klik tata cara permohonan. Ini adalah maklumat secara umum, so which means apa-apa program yang dikendalikan oleh Pusat Kembangan Pendidikan UKM, cara memohonnya adalah di sini. Okey. Dan di tata cara permohonan, apabila kita sudah klik tata cara permohonan, alright. Di sini kita akan menunjukkan cara-caranya lah. Okey. Ini adalah kita punya jadual tempoh pengambilan kita. Kita ada sebuah hari Mac, Jun, tapi kita fokus kepada bahagian September. Okey, di bahagian September, prasis wazah dan juga sarjana kita ambil waktu kemasukan September ini. Okey. Ya, kita juga ada untuk sepenuh masa dan bergantung pada mood pembelajaran. Okey. Alright. Untuk sebelum masuk ke sini juga, okey. Okey, kita dan scroll paling bawah kita ada borang permohonan SP. Borang ini adalah untuk memohon. Nanti kita akan tunjuk, saya akan terangkan lebih lanjut tentang borang permohonan SP ni. Okey, sebelum pelajar memohon, sila rujuk senarai semakan butiran. Okey, kita perlu memuat naik dokumen, tapi biasanya orang biasa gambar pasport kesalahannya dia melebihi 100 KB lah. Kita kalau boleh bawah 100 KB dan kalau boleh salinan sijil semua ini di bawah 2 MB. Ini untuk memudahkan dan supaya tidak membebankan sistem. Dan borang penyokong akademik ini hanya untuk sarjana sahaja. Okey, untuk sarjana. Untuk prasiswaza tidak perlu. Alright. Okey. Kita pergi borang e-speed. Alright, apabila anda tekan butang e-speed nanti, borang e-speed di bawah ini. Okey. Kita akan masuk ke sistem. Bentar ya. Okey, ini adalah sistem permohonan e-speed. Sebelum menggunakan sistem permohonan e-speed ni, anda wajib mendaftar terlebih dahulu. Okey, untuk pelajar Malaysia, masukkan nombor IC. Untuk pelajar luar negara, masukkan pasport, nombor pasport. Dan kita boleh pilihlah kewarganegaraan. Semua ini wajib diisi. Alright. Kemudian selepas semua ini diisi, automatically akan di-direct ke login. Okey. So, kita juga ada menyediakan cara-cara application, bagaimana semuanya ada panduan di tepi ni. Boleh rujuk ni ataupun langsung hubungi sajalah pegawai yang bertanggungjawab di PKP, tak ada masalah. Okey. Right. Itu sahaja. Okey. Jadi Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Syahir atas penerangan dan cara untuk ajar bagaimana
kita membuat permohonan secara online dengan jelas. Tak apa sekiranya siapa yang terlepas ataupun masih kurang faham, anda boleh sentiasa menghubungi kami di talian Telegram, iaitu hanya perlu search type Ask UKM, ASK UKM, ataupun melalui Facebook Messenger kami, ataupun boleh hubungi kami pada waktu bekerja di talian 03-8921-3995. Saya ulang, 03-8921-3995. Okey, seterusnya kita terus ke panel kedua kita. Panel pertama kita, Dr. Noliza. Okey, Dr. Noliza, kita ke sesi kedua lah maksudnya. Untuk sesi ini, boleh tak doktor cuba terangkan bentuk dan cara pengendalian dari segi kelas, jadual, bagaimana kepadatan ataupun adakah setiap hujung minggu kelas diadakan, program PBJJ pengajian Islam, dan juga doktor juga boleh terangkan selepas itu berkenaan bagaimana peluang-peluang pekerjaan dan apa itu prospek-prospek kenaikan pangkat bagi pelajar-pelajar yang memasuki program kita. Silakan doktor. Okey, terima kasih Encik Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, program pengajian berterusan jarak jauh ini dijalankan pada hujung minggu iaitu di luar waktu bekerja. Maksudnya sesiapa sahaja boleh mengikuti program ini sama ada dia sedang bekerja, pegawai kerajaan ataupun dia pegawai swasta ataupun dia lepasan daripada STAM, STPM, diploma yang baru bergerak, mendapat sijil STPM, diploma dan sebagainya. Mereka semua ini boleh mengikuti program PBJJ iaitu pembelajaran secara jarak jauh pada hujung minggu, kerana kita buka 6 pusat yang kita buka, iaitu Pusat Bangi, Johor Bahru, Alustar, Kota Baru, Kuching dan Kota Kinabalu. 6 pusat kita buka untuk memudahkan pelajar-pelajar ataupun calon-calon yang ingin menyambung pengajian secara jarak jauh, di mana kami pensyarah-pensyarah ini akan turun ke pusat-pusat yang terpilih ini untuk bertemu dengan mereka. Ia berlaku di hujung minggu. Kalau Kedah ataupun Kelantan dan Johor, kita turun pada hujung minggu iaitu Jumaat dan Sabtu. Kalau di pusat utama Bangi dan Kota Kinabalu serta Kuching, kita turun pada hari Sabtu dan Ahad. Maknanya berada di hujung minggu. Proses pengajian pembelajaran itu berada di hujung minggu. Kemudian ia dikendalikan, pengajaran ini, pengajaran dan pembelajaran ini dikendalikan oleh pensyarah-pensyarah yang memang berkepakaran, berbidang, iaitu kalau ambil syariah, maknanya pensyarah itu adalah berbidang syariah ataupun dakwah ataupun berbidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya pensyarah yang berpengalaman, pensyarah yang sama juga yang mengajar pelajar-pelajar sepenuh masa. Maknanya bukan ada perbezaan pensyarah sepenuh masa, pelajar sepenuh masa juga diajar, pensyarah itu juga mengajar pelajar separuh masa iaitu pelajar PBJJ. Kemudian dari sudut pengendalian ataupun jadual pembelajaran, untuk satu kursus yang pelajar daftar, satu kursus itu ada 4 kali pertemuan. Untuk satu kursus 4 kali pertemuan. Maksudnya untuk satu semester, setiap satu semester pelajar akan bertemu kursus ataupun bertemu muka berkuliah dengan pensyarah di pusat masing-masing sebanyak 4 kali pertemuan. Dalam 4 kali pertemuan itu, satu pertemuan selama 4 jam. Maksudnya untuk satu kursus akan ada 16 jam pertemuan bersemuka dengan pensyarah yang terlibat dengan kursus tersebut, untuk satu kursus. Dan biasanya jadual yang kita susun untuk seorang pelajar itu, dia bukan setiap minggu dia akan ada kelas, ya. Maknanya mungkin minggu pertama, minggu pembelajaran ada 14 minggu, sama macam pelajar dalam juga. Cuma pertemuan berada di hujung minggu, dan untuk setiap minggu ini bukan setiap minggu mereka ada kelas. Mungkin minggu pertama dan minggu kedua ada kelas,
tapi minggu ketiga tak ada, minggu keempat ada dan sebagainya. Maknanya hujung minggu tapi tak dalam tempoh 14 minggu itu bukan setiap minggu ada kelas, tapi mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh fakulti dan PKP. Untuk satu kursus ada 4 pertemuan. Dalam satu pertemuan ada 4 jam, maknanya 16 jam pertemuan. Dan unit kursus untuk PBJJ sama seperti jumlah unit kursus pelajar dalam, ya. Maknanya sama je. Apa yang pelajar dalam belajar, pelajar arus perdana belajar, pelajar PBJJ pun belajar benda yang sama. Cuma bezanya ialah pelajar PBJJ dia boleh bekerja dan dia juga boleh belajar di hujung minggu dalam tempoh selama 4 tahun, ya, dalam tempoh selama 4 tahun, dan 4 tahun itu ialah 8 semester. Kalau pelajar arus perdana dia keluar tanpa ada pekerjaan, tetapi pelajar PBJJ istimewanya ialah dia bekerja, dia dapat sijil dan dia juga dalam masa yang sama dia bekerja, ada pekerjaan, maknanya ada income. Dan yang istimewanya PBJJ ini ialah sijil yang kami tawarkan untuk pengajian berterusan jarak jauh ini ialah sijilnya sama seperti sijil pelajar dalam, iaitu pelajar arus perdana. Maknanya kalau dia dapat ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian, ya, syariah, pelajar arus perdana dapat sijil yang sama seperti pelajar PBJJ. Sijil yang sama. Sebab itu prospek pekerjaan pun prospek pekerjaan yang sama. Ya. Kalau dengan menggunakan sijil yang kita tawarkan ini, pelajar PBJJ ataupun graduan PBJJ dia berkelayakan untuk menyambung pengajian di peringkat tinggi, sama ada peringkat sarjana ataupun doktor falsafah PhD. Dan ramai, ya, lepasan PBJJ FPI dia menyambung pengajian diploma pasca siswazah pentadbiran dan kehakiman guaman Islam, ya. Apa prospek pekerjaan untuk diploma ini? Maknanya dia bila dia habis belajar dengan kita, kemudian dia sambung diploma, dia boleh menjadi lawyer, menjadi peguam ataupun menjadi hakim syar'i. Okey, sijil ataupun ijazah yang kita tawarkan ini juga melayakkan mereka untuk memohon kenaikan pangkat dari grade S19, S22 ataupun grade 29 ke grade 41. Dan saya nak kongsikan pengalaman alumni PBJJ FPI kita yang berada di Sabah. Beliau sebelum ini merupakan penolong pegawai dengan grade S29. Setelah bergraduan, ya, dengan kita iaitu PBJJ, setelah tamat setahun pengajian, beliau sekarang ini, ya, selepas tahun tamat pengajian, sekarang ini beliau menjadi guru DC 41. Maknanya sijil yang kita tawarkan ini sama seperti sijil yang akan diperolehi oleh pelajar arus perdana dan ianya diiktiraf, ya, ianya diiktiraf. Itu mungkin itu saja perkongsian awal, sedikit perkongsian berkaitan dengan bentuk pengendalian pengajian dan prospek untuk pelajar ataupun calon PBJJ. Cumanya dari sudut bentuk pengajian ini kita ada pertemuan bersemuka selama 16 jam untuk satu kursus. Kita juga menggunakan platform lain e-learning, sama ada menggunakan iTunes U ataupun menggunakan UKM Folio. Dan untuk yang terkini dalam musim COVID-19 ini, PKPB ni, okey, bentuk pengendalian pengajaran yang dilakukan ialah kita menggunakan platform Zoom, ya, kita menggunakan platform Meet, kita menggunakan platform Microsoft Teams. Maknanya pelajar boleh berada di mana-mana, ya, mereka boleh berada di mana-mana, tapi dalam masa yang sama proses pembelajaran, proses pengajian itu berjalan, ya. Itu istimewanya PBJJ. Maksudnya
bila seseorang itu dia bergraduan sebagai graduan Fakulti Pengajian Islam mengikut MOD PBJJ ini, sijilnya sama seperti pelajar sepenuh masa arus perdana, dan dia maknanya sijil itu diiktiraf dalam masa yang sama dia ada pengalaman bekerja. Itu istimewa. Dia ada pengalaman bekerja dan dia ada kerja kalau ketika itu dia sedang bekerja. Okey, terima kasih Encik Ali. Itu saja saya boleh kongsikan setakat ini. Terima kasih Dr. Noliza. Penonton-penonton sekalian, dengar tu doktor menerangkan bahawa sijil ni sama dan kualiti dan pengiktirafannya sama. Tiada beza sama ada PBJJ atau program sepenuh masa. Jadi ambillah peluang ini, mohon sekarang secepat mungkin supaya kita dapat mengambil peluang pembelajaran dalam program PBJJ di UKM. Sambil bekerja, sambil kita belajar pada hujung minggu. Di mana walaupun kita belajar secara PBJJ tetapi penilaian dia, pengiktirafannya sama dengan pelajar sepenuh masa. Seperti yang kita tahu, UKM sekini adalah universiti yang bertaraf dunia. So, ambil peluang untuk mendapat sertifikat dan pembelajaran pendidikan di tahap dan bersama universiti, world class universiti. Okey, seterusnya kita ke panel kedua kita, Encik Akmal Haris. Encik Akmal Haris, cuba tadi Encik Syahid dah terangkan pasal cara permohonan. Cuba ingatkan kembali bagaimana di platform mana kita harus memohon, syarat tarikh tutup permohonan, dan juga boleh terangkan sikit apakah kesilapan-kesilapan yang selalunya pemohon buat ketika membuat permohonan, serta siapa perlu dihubungi sekiranya mereka mempunyai masalah dan sekiranya mereka mempunyai sebarang pertanyaan. Silakan Encik Ahmad. Okay, baik, terima kasih Encik Ali, moderator kita pada hari ini, dan juga Dr. Noliza tadi banyak menerangkan tentang peluang bagi sesiapa yang mengikuti untuk program PBJJ kita. Jadi itu sangat penting. Jadi setelah kita tahu info berkaitan dengan program, bagaimana kaedahnya dan sebagainya, kita perlu tahu bagaimana untuk memohon untuk program ini. Suka juga untuk saya ingatkan, sebenarnya untuk program secara separuh masa ni, sebenarnya kita ada banyak lagi program, bukan sahaja program pengajian Islam. Dan kita akan datang, kita akan adakan satu lagi sesi untuk kita menerangkan bagi program lain. Cuma hari ini kita lebih fokus untuk program pengajian Islam. Okey, kerana ini antara program yang famous lah, sebab kita punya kualiti dan sebagainya. Okey, jadi saya ingin share skrin ya. Sekejap. Nampak Syed. Okey. Jadi okey. Dari segi permohonan permohonan semuanya dijalankan secara dalam talian, iaitu online. Okey. Dan seperti Encik Syahid tadi ada menunjukkan kaedah untuk memohon di tata cara permohonan di website kita. Jadi untuk memohon perlulah menggunakan sistem online yang kita sediakan, iaitu sistem e-speed. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok di skrin, saya ada bukakan macam mana paparan yang akan keluar sebelum kita melakukan pendaftaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penonton semua boleh tengok di kita punya URL smp.ukm.my/espeed. Okey, jadi ataupun Google je dekat URL espeed UKM. Tak ada siapa lagi dah yang menggunakan espeed. Saya dah try dah, memang akan keluar kita punya website paparan yang seperti dalam skrin sekarang. Jadi untuk mendaftar, kita ada tata cara untuk memohon. Kita boleh daftar dulu, masukkan nombor IC warga negara, email rasmi, kata laluan. Kemudian tuan-tuan perlulah login masuk, di mana di dalam ni nanti tuan-tuan semua perlu mengisi butiran lah dari segi nama, address, dan juga masukkan semua dokumen yang berkaitan, seperti dokumen akademik lah yang paling penting sekali, dan juga pengenalan diri macam kopi IC, gambar pasport dan sebagainya. Okey, suka juga untuk saya ingatkan, semasa kita menyediakan semua dokumen yang kita telah dapat,
dokumen itu yang original perlu dibuat salinan dan mendapatkan pengesahan. Pengesahan daripada pegawai 41 dan ke atas, ataupun guru besar sekolah, ataupun ketua kampung dan sebagainya. Jadi setelah mendapatkan pengesahan, tuan-tuan perlu scan dan juga masukkan di dalam, attachkan di dalam sistem e-speak kita ni tadi. Jadi setelah semuanya dah complete, ya, dan di dalam ni pun ada juga calon boleh memilih 2 program, ya. Maksudnya dalam e-speak kita ni kita ada menyediakan pilihan pertama dan pilihan kedua, ya. Jadi kita akan buat penilaian berdasarkan pilihan pertama. Sekiranya andai kata kurang dari segi syarat ataupun tidak berkelayakan, kita akan tengok kepada permohonan kedua. Jadi dan yang terakhir untuk saya ingatkan dari segi proses permohonan, untuk calon-calon semua membuat bayaran yuran proses sebanyak RM50. Cara nak membuat bayaran ada di bahagian e-speak juga. Cara pembayaran yuran proses, ya, boleh dilaksanakan dengan buat CDM, online transfer, ya, dan juga dan sebagainya. Okey, jadi itu berkisarkan dengan permohonan. Kemudian setelah tuan-tuan submit, ya, kita akan memproses permohonan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya semua dokumen telah lengkap, ya. Jadi setelah itu kita akan pendaftaran tuan-tuan akan dinilai oleh pihak fakulti. Ya, seterusnya kita akan menerima keputusan dalam 3 ke 4 minggu, ya, selepas daripada tarikh tutup. Okey, dari segi tarikh, ya, tadi soalan daripada moderator. Okey, tarikh memohon sebenarnya kita dah buka daripada awal bulan April lagi. Kita dah buka di dalam talian online, dan untuk tarikh tutup, ya, tarikh tutup kita pada 31 Julai 2020. Okey, saya ulang, 31 Julai 2020. Jadi seperti moderator cakap tadilah, permohonan perlu dibuat secepat mungkin, sementara tempat masih ada, ya. Jadi tuan-tuan yang mana dah lengkap semua dokumen, bolehlah buat permohonan secepat mungkin. Dan yang terakhir, dengan siapa, ya, perlu tuan-tuan ataupun puan-puan berhubung sekiranya ada sebarang persoalan. Tadi tuan moderator pun ada sharekan nombor telefon rasmi kita, ya, tapi saya ingin ulang lagi sekali, 03 8921 3995. Okey, 8921 3995, ataupun di email rasmi kita di kita punya email rasmi, marketing pkp@ukm.edu.my. Okey, dan juga kita punya website rasmi adalah ni lah, seperti yang ditunjukkan oleh Encik Syahir tadi. Okey, kemudian kita ada juga satu grup Telegram, ya, tuan-tuan boleh search Ask UKM untuk masuk ke dalam grup kami untuk bertanyakan dan mendapatkan sebarang soalan dan jawapan lah. Terima kasih Encik Akmal. Encik Akmal atas penjelasan mengenai program dan syarat-syarat tarikh tutup permohonan dan cara-cara permohonan. Saya difahamkan panel nombor 3 kita, Encik Syahir, ingin sekali lagi menunjuk dengan lebih lanjut bagaimana proses permohonan di dalam sistem e-speak. Kerana proses permohonan ini adalah sangat penting. Kerana jika kita buat silap di sini, maka dia bagai pintu masuk. Kalau kita salah masuk pintu ataupun salah cara masuk pintu, maka kita tak dapat masuk ataupun akan tersalah tempat. So Encik Syahir akan sekali lagi menunjukkan bagaimana cara menggunakan sistem, dan secara mungkin dia akan key in ID secara dalaman. Selain itu, Encik Syahir selepas itu boleh juga terangkan tentang iuran dan juga bantuan-bantuan kewangan yang ada di dalam untuk belajar bersama kita. Teruskan Encik Syahir. Okey, terima kasih Encik Ali. Okey, sedikit intai bagaimana sistem e-speak itu berfungsi. Okey, saya dah terangkan paling akhir, saya terangkan itu login kan. Okey, selepas kita login, dia akan keluar seperti ini. Okey. Jadi sistem ini adalah auto detect. Siapa yang masukkan IC akan berbahasa Melayu, tapi siapa yang masuk pakai pasport dia akan jadi English.
Okey, sebab which mean IC tu dia tahu adalah warga negara. Okey. Ini adalah sedikit bagaimana landing page ISPID itu. Ini adalah view utama dia. Kemudian ambil borang permohonan ya. Okey, nanti dia akan masuk borang permohonan. Kemudian di sini kita akan lihat beberapa medan yang kita kena isi. Okey. Alright, dari program pilihan semualah. Alright. Ini adalah inflow untuk tengok sama ada anda sudah isi atau tidak. Kalau tanda right maksudnya lengkap, kalau pangkah maksudnya belum. Seperti saya belum buat lagi kan. Okey, yang ini pilihan adalah terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan atau encik ataupun cik sama ada untuk isi atau tidak. Okey, tapi kita galakkan isi supaya memudahkan penilaian fakulti lah. Okey, dan program pilihan. Pertama kita pilih, saya ambil contoh untuk Prasiswaza FPI kita ambil Prasiswaza PBJJ. Okey, kemudian dia akan loading, dia akan tunjuk fakulti. Dan kita ambil Fakulti Pengajian Islam. Dan di sini ada pilihan pertama, pilihan kedua ya. Anda boleh pilih dua-dua. Yang mana yang berkaitan dengan apa yang anda hendak pilih. Okey. Alright. Pilih khusus. Ambil satu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bentuk daftar. Berterusan. Okey. Di sini kita lihat FPI ada beberapa kampus cawangan. Jadi ini akan lebih memudahkan pelajar yang luar daripada UKM pusat iaitu Bangi untuk menyambung pelajaran untuk Fakulti Pengajian Islam. Okey. So, jadi kita akan ambil kota baru. Dan pilihan yang ada adalah hujung minggu. Okey. Kemudian jangan lupa setiap kali isi kita akan tekan simpan. Okey, kerana apabila rekod ini tidak disimpan, bila kita keluar nanti rekod ini semua hilang. Jadi saya galakkan setiap kali anda isi satu medan, anda tekan simpan dan kemudian automatik dia akan ke seterusnya iaitu maklumat peribadi. Okey. Alright, jadi apabila dah pilih semua ni dan kita sama ada kita bila dia dah diisi akan ada tanda right. Kemudian paling akhir di perakuan. Okey. Ramai pelajar yang buat kesilapan ni. Dia dah isi semua, dah simpan semua tapi tidak hantar permohonan. Okey. Lagi satu, butang hantar permohonan ini boleh dilakukan apabila kesemua yang medan wajib sudah diisi. Dia akan remindkan kita mana yang tak isi lagi. Okey, itu saja. Kemudian kita beralih seterusnya kepada iuran Okey, sebentar ya. Untuk iuran, okey, ini untuk iuran kita, SDP dan PJJ. Ada di website PKP, alright. Untuk Fakulti Pengajian Islam, memang rata-ratanya around 20,000. Kita punya pengajian ada sepanjang 4 tahun dan kita pecahkan jadi 8 semester. Okey. 4,700 ini adalah iuran semester pertama sahaja. Kemudian semester berikutnya 2,300 dan keseluruhan selama pengajian selama 4 tahun hanya 20,800 sahaja. Untuk sarjana muda. Okey. Untuk sarjana kita boleh lihat di sini. Okey, di bahagian informasi ini. Okey, sarjana hanya ada di Bangi sajalah setakat ini. Okey, dia adalah 4 semester iaitu selama untuk sarjana di pengajian Islam di UKM hanya 2 tahun sahaja. Dan fakulti-fakulti lain kita ada menyatakan tempoh berapa banyak semester yang kita akan belajar nantilah. Okey. Dan seterusnya kita lihat di bahagian bantuan kewangan ya. Okey. Alright. Okey, untuk bahagian bantuan kewangan kita ada PTPTN. Kita ada Bank Rakyat, kita boleh minta Affin Education Financing dan kita juga ada KWSP. Semua ini boleh mendapatkan bantuan pinjaman kerana kita punya program adalah diiktiraf di MQR. Kita ada kod dia semua masing-masing. Okay? Untuk permohonan PTPTN boleh lihat di sinilah. Permohonan PTPTN ada maklumat penting, apa dia punya perkara-perkara yang pelajar harus lihatlah dan untuk take note, anda kata ada perkara-perkara penting yang pelajar ingin tahu. Ini semua ada di sini. Kemudian di bahagian Eksekutif PJJ untuk KWSP kita ada peraturan kewangan pelajar eksekutif dan ini adalah menceritakan tentang beberapa option cara pembayaran.
boleh. Secara rasminya kita gunakan bank Islam. Okey. Dan sama ada secara tunai. Kalau nak menggunakan tunai, ini kita hanya menerima tunai waktu hari bekerja sahaja ya. Untuk hari cuti sama ada kad kredit ataupun kad debit. Okey, cek dan draft juga kita terima dan harus di-postkan ke alamat inilah. Ini adalah alamat rasmi kita. Dan untuk KWSP, alhamdulillah dah dipermudahkan, semuanya atas talian sahaja. Okey. Jadi KWSP kita dah tak ada pakai perempuan lagi. Pelajar login sendiri, nyatakan tampilkan surat tawaran beserta struktur yuran dan KWSP akan membuat tolakan secara automatik apabila dah diluluskan lah. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja. Jadi apa-apa kita balik semula kepada moderator ya. Terima kasih Encik Syahir atas penerangan dan begitu detail cara memohon. So saya harap penonton-penonton sekalian dapat memohon dengan cara yang betul. Kerana mungkin selalunya ada sedikit-sedikit kesilapan yang itu menjadi masalah punca kepada kita punya peluang. Ada juga isu-isu yang sebelumnya dikata dia adalah pelajar cemerlang tetapi kenapa dia tak boleh masuk UKM? Inilah salah satu sebabnya adalah kerana cara memohon dan cara mengisi borangnya salah. Tapi terima kasih kepada Encik Syahir kerana telah menjelaskan sepenuhnya. Okey, kita ada persoalan daripada Facebook tak silap saya. Ada yang bertanya, sekiranya pelajar ingin sambung belajar tetapi dia menduduki CGPA level, jadi A level akan keluar pada bulan Ogos, pertengahan bulan Ogos. Jadi tarikh tutup ialah pada Julai. Bagaimana tu? Saya buka kepada mana-mana panel yang ingin menjawab soalan ini. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Okey. Dari segi tarikh tadi, kita menyatakan tarikh tutup itu adalah pada 31 Julai. Tapi sebenarnya memandangkan program ini akan bermula pada minggu kedua Oktober dalam 14 hari bulan Oktober. Ya. Jadi untuk pelajar-pelajar A-level, kerana kita buat penilaian daripada fakulti adalah secara berperingkat. Ya, maknanya sekiranya ada permohonan selepas daripada tarikh yang kita nyatakan 31 Julai tu, masih ada lagi yang memohon, ya, terutamanya daripada pelajar A-level, ya, fakulti boleh mengumpulkan pelajar ini dan buat penilaian untuk khusus untuk kumpulan inilah. Jadi macam sebelum ni pun memang kalau dari segi pemilihan tu adalah secara berperingkat. Jadi dari segi tarikh permohonan tu tak perlu risau, ya, kerana berkemungkinan untuk dilanjutkan itu adalah perkara biasa yang menjadi norma sebelum inilah, tahun-tahun yang sebelum ni pun. Sebab kita faham memang ada setengah kelulusan yang keluar sedikit lambat berbanding dengan yang lain. Okey, terima kasih Cik Kamal. Sebelum saya teruskan, saya ingin ingatkan sekali lagi, sekiranya tuan penonton-penonton sekalian mempunyai sebarang persoalan, boleh hubungi kami di Facebook Messenger, live Facebook, PKP UKM, ataupun melalui channel Telegram kami, hanya perlu search Ask UKM, ASK UKM. Dan sekiranya tuan-puan tiada soalan sekarang tetapi mempunyai soalan pada masa akan datang, boleh hubungi kami pada waktu bekerja di talian 03 8921 3995. Saya ulang, 03 8921 3995. Okey, saya juga difahamkan program-program PBJJ Fakulti Pengajian Islam mempunyai satu istimewa lain, iaitu dikatakan kita akan disediakan iPad. Pelajar-pelajar yang menyertai akan terima iPad. Boleh tak Cik Syahir cerita sedikit tentang iPad ni? Betul ke benda tu ataupun iPad macam mana tu? Betul kita punya ke ataupun pulang balik ke? Kenapa kita dapat iPad tu? Silakan Cik Syahir. Okey, terima kasih Encik Ali. Okey, memang
Ada setakat ni untuk pemberian iPad ada 2 program di bawah program Prasid Bazar, iaitu program di Fakulti Pengajian Islam dan juga Fakulti Ekonomi Pengurusan. iPad ini kita beri supaya seperti yang Dr. Noliza dah terangkan, pembelajaran secara online ini FPI antara catalystnya lah, iaitu UKM Folio dan juga lagi satu UKM iPhone. Jadi iTunes U, ya. Terima kasih Doktor. Okey. Jadi bila menggunakan online ini, pelajar akan dapat setelah melangsaikan yuran semester pertama ya. Yuran semester pertama, dan kita akan terus beri iPad sebelum pengajian bermula agar memudahkan pelajar. Okey, jadi untuk pembelajaran secara online yang catalyst daripada FPI ni, saya rasa Doktor boleh mohon Dr. Noliza untuk menerangkan bagaimana mereka belajar dan betapa menariknya pembelajaran secara online ini, di mana FPI antara salah satu catalyst pembelajaran secara online ni. Okey, terima kasih Encik Syahir. Saya boleh ulas sikit sajalah berkaitan dengan pembelajaran secara online ataupun pembelajaran menggunakan e-learning platform dia iTunes U ya, menggunakan iPad yang dibekalkan oleh PKP. Biasanya pelajar diberi ataupun pelajar dan pensyarah diberi 2 pilihan, sama ada nak menggunakan UKM Folio ataupun iTunes U sebagai platform untuk menyampaikan maklumat-maklumat, nota-nota dan sebagainya. Maksudnya nota-nota, video ataupun artikel-artikel yang nak dikongsikan oleh pensyarah boleh dikongsikan melalui UKM Folio ataupun iTunes U. iTunes U tu guna iPad lah. iPad yang kita sediakan. Kemudian aktiviti-aktiviti pembelajaran antara pensyarah dengan pelajar sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas, iaitu secara online, boleh menggunakan iTunes U ini. Contohnya nak buat kuis ke, ataupun nak buat ujian, ataupun nak buat pengajaran secara maya dan sebagainya menggunakan platform iTunes U. Banyaklah dia punya keistimewaan ini ya. Ini antara keistimewaan PBJJ FPI lah, kita menggunakan iTunes U sebagai salah satu pilihan ataupun ya, maknanya kita tak paksa pensyarah untuk guna iTunes U, tapi kita menggalakkan, dan subjek-subjek tertentu setakat ini yang menggunakan iTunes U ialah subjek wajib fakulti yang kod depannya PY ya, subjek wajib fakulti menggunakan iTunes U. Itu saja saya boleh kongsikan sedikit. Terima kasih Dr. Noliza. Okey, sebelum kita tamatkan sesi kita pada pagi ini, ada satu soalan terakhir untuk Dr. Noliza yang ditanyakan. Soalannya berbunyi begini, sekiranya pelajar-pelajar yang sebelum ini mempunyai diploma, bagaimanakah proses ataupun bolehkah mereka membuat transfer kredit untuk program-program ijazah sarjana muda PBJJ? Soalan terakhir, silakan. Okey, ini soalan terakhir, nanti ada peluang tak untuk saya buat kesimpulan dan sebagainya? Ke terus sekali? Sekali kan Doktor, sekali kan. Okey, sekali ya. Okey, calon yang memohon PBJJ ini, dia ada peluang untuk transfer kredit ya. Transfer kredit itu sama ada menegak ataupun mendata. Yang biasanya ialah yang menegak. Maksudnya kalau dia ada diploma, okey, diploma, masa diploma dia belajar fiqh ibadat ya, dia belajar fiqh ibadat. Kemudian untuk PBJJ ini, untuk sarjana muda ni, kita ada tawarkan subjek fiqh ibadat. Okey, maknanya dia boleh transfer kredit daripada fiqh ibadat yang dia belajar masa diploma untuk dikecualikan masa dia belajar di UKM ni lah ya. Tapi ada syarat, ada syarat. Syaratnya dia syarat asasnya ialah minimum B, tapi fakulti menetapkan perlu A ya, perlu A untuk subjek tersebut yang nak dikecualikan ni tadi. Dan antara syarat lain ialah tempoh diploma yang diperolehi itu tidak melebihi tempoh 5 tahun. Ya, tempoh tidak melebihi 5 tahun, maknanya kalau dia dah ambil dah 10 tahun lalu, dia nak kecualikan sekarang ni, tak boleh lah. Dia dalam tempoh 5 tahun. Kemudian
dia punya silibus pembelajaran ataupun isi kandungan pembelajaran itu mestilah sama dengan isi kandungan pembelajaran yang kita akan ajar di Fakulti Pengajian Islam, iaitu dalam 80% mesti sama. Ya, itu saja. Kemudian saya nak simpulkan, saya ambil peluang ini, peluang yang ada ni saya tak nak lepaskan. Saya menyeru kepada para pendengar, para penonton, adik-adik, anak-anak, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada sedang bekerja ataupun baru habis diploma, STAM dan STP sebagainya. Mari kita ambil peluang ini, rebut peluang ini untuk kita upgrade diri kita, untuk kita upgrade ilmu kita, untuk kita upgrade sijil kita. Kalau dulu ada diploma, kita upgrade sijil kita, kita nak dapatkan ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian di Fakulti Pengajian Islam. Ya, saya nak ingatkan Fakulti Pengajian Islam menawarkan 5 program. Pertama, sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian syariah. Yang kedua, ijazah sarjana muda dengan kepujian, ya, ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian pengajian Arab dan tamadun Islam. Yang ketiga, ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian pengajian dakwah dan kepimpinan. Yang keempat, ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian usuluddin dan falsafah. Dan yang kelima, ijazah sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya baru dapat info terkini, peluang baik kepada anak-anak, kepada adik-adik yang belajar di Timur Tengah, contohnya di universiti-universiti di Jordan, di Mesir, di Morocco dan sebagainya. Bila mereka balik ke Malaysia, ya, balik Malaysia disebabkan COVID-19 ini, adik-adik, anak-anak ada peluang. Kalau tak nak sambung belajar di sana, ada peluang masuk ke PBJJ FPI UKM. Kami mengalu-alukan adik-adik, anak-anak untuk belajar bersama kami. Okey, boleh buat permohonan transfer kredit mendatar. Maknanya kalau dia dah tahun 2, dia pernah belajar subjek tertentu yang kita tawarkan di UKM, boleh memohon pengecualian kredit secara mendatar. Tapi ada syaratnya lah, ya. Masuk dulu, kemudian kita tengok apa syaratnya. Kalau tak, kita belajar macam biasa. Okey, maknanya peluang itu ada. Untuk pertanyaan lanjut boleh hubungi Fakulti Pengajian Islam, ya, Timbalan Dekan Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam untuk maklumat lanjut. Itu untuk adik-adik yang balik disebabkan COVID-19. Okey, untuk semualah, untuk adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang terasa teringin, ya, terasa dan teringin untuk berconvocation, bersama dengan graduan-graduan sepenuh masa ataupun graduan-graduan arus perdana dalam Dewan yang megah di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama, dalam hari yang sama, di tempat atau di dewan yang sama bersama dengan mereka. Ayuh, daftar PBJJ FPI kerana anda semua akan bergraduan bersama mereka. Kami pensyarah-pensyarah Fakulti Pengajian Islam mengalu-alukan tuan-tuan, puan-puan, anak-anak dan adik-adik untuk menjadi warga Fakulti Pengajian Islam UKM. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Nurhaliza. Okey, penonton-penonton sekalian, ini adalah peluang kemasan yang perlu diambil. Bolehlah saya simpulkan di sini pada hari ini bahawa sijil-sijil yang ditawarkan untuk PBJJ adalah sama nilai dan sama pengiktirafan dengan program-program sepenuh masa, dan juga inilah peluang untuk kita semua belajar di universiti bertaraf dunia iaitu UKM. Dan selain daripada itu, kita juga akan belajar menggunakan teknologi baru seperti iPad dan sebagainya. Kenapa peluang ini perlu diambil? Salah satu sebabnya ialah jika kita pergi mencari kerja pada zaman ini, kita selalu kita akan berjumpa dengan statement yang ini. Kami perlukan fresh graduate tapi mempunyai 5 tahun pengalaman kerja. Inilah masa anda. Anda belajar dan bekerja. Bila anda graduate, anda ada 5 tahun pengalaman kerja, anda ada ijazah. Inilah peluang, inilah mungkin maksud majikan-majikan pada masa ini yang dia nak ijazah dan dia juga ingin
pengalaman kerja pada masa yang sama. Ini pula untuk anda semua.